Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat dan kurnia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat bersama-sama lagi berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru dan pendidikan, yang bagi kita merupakan satu perkara dan bidang yang begitu penting dalam konteks kita hidup sebagai seorang Muslim, dan juga dalam konteks kita melahirkan sebuah masyarakat dan sebuah tamadun dan sebuah bangsa yang tinggi dari segi kedudukannya. Sebab itu kita bercakap tentang tajuk usaha dan ikhtiar dalam ilmu dan pendidikan ni, Siti, ya. Sebab kita yakin usaha dan ikhtiar dalam bidang yang penting ini sudah pasti nantinya akan memberikan kesan yang besar dalam kehidupan kita dan dalam kita membangunkan sebuah tamadun. Kalau kita lihat kehidupan kita ni, kita tak boleh lari, Siti, ya, daripada persoalan usaha dan ikhtiar. Kalau kita ambil kes yang paling panas sekarang ni ialah kes kehilangan kapal terbang kita MH370 ni, pun apa yang dilakukan sekarang ni sebenarnya dalam ruang lingkup usaha dan ikhtiar. Kita tidak boleh berhenti berusaha dan berikhtiar, kerana hanya dengan itu sahaja kita dapat mencapai matlamat yang kita inginkan. Dan dalam Islam ini, kalau kita bercakap tentang usaha dan ikhtiar ini, kita dah sebut dah pada minggu yang lepas bahawa ada dia punya ciri-cirinya juga, Siti, ya. Misalnya istilah ikhtiar yang kita sebut pada minggu lepas itu menarik sekali, kerana ikhtiar itu sendiri mempunyai akar kata yang berasal daripada khair, daripada kebaikan. Maknanya dalam konteks Islam, bila kita berusaha ke arah sesuatu itu, dia mesti berasas kebaikan. Tak boleh kita berusaha melakukan sesuatu yang bermatlamatkan kejahatan atau keburukan. Yang itu kita tak panggil ikhtiar, sebab dia dah lari daripada matlamat, dan juga dari segi makna itu pun dia dah lari daripada makna sebenar ikhtiar yang sepatutnya berasas dan berakarkan daripada akar kata khair, iaitu kebaikan. Yang keduanya, Siti, ya, kita bila dalam usaha dan ikhtiar ni juga, dalam Islam kita harus sedar bahawa usaha macam mana pun kita lakukan, akhirnya yang menentukan segala sesuatu itu ialah Allah. Sebab itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada usaha dan tidak ada kekuatan melainkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Ta'ala. Jadi dalam kita berusaha dalam apa hal sekalipun, jangan lupa kita berdoa meminta kepada yang mempunyai segala kekuasaan dan yang mempunyai kekuatan terhadap segala sesuatu. Sebab itu dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu, ya? Segala sesuatu tu maknanya tak ada apa yang boleh lari daripada kekuasaan Allah. Jadi apa sahaja yang kita usahakan, batasannya ialah kita kena ingat bahawa akhirnya Allah Ta'ala yang memiliki segala sesuatu, Allah Ta'ala juga yang memberikan segala sesuatu. Samalah dengan kes kita mencari kapal terbang kita yang hilang ini, jangan lupa kita minta kepada Allah. Sebab itu semua pun berlaku atas iradah Allah Ta'ala. Jadi sesuaikanlah usaha dan ikhtiar kita itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada tajuk kita tentang usaha dan ikhtiar dalam ilmu dan pendidikan, Siti, ya. Kita juga dah sebut pada hari itu bahawasanya dalam konteks ilmu dan pendidikan ni, usaha dan ikhtiar tu kena lebih tinggi lagi. Sebabnya fitrah ilmu dan pendidikan ni, Siti, ya, dia lebih berat lagi. Sebab dia berkait dengan pemikiran, dia berkait dengan kefahaman, dia berkait dengan akal dan hati dan jiwa, yang merupakan satu dimensi, satu dunia yang lebih serius lagi. Yang lebih serius lagi. Kalau kita nak faham sesuatu, Siti, ya, kadang-kadang sampai berapa tahun dia ajar barulah faham, ya. Sebab itu sistem pendidikan kita bukan pendek, panjang. Dari tadika dah baru tahu. Sekolah tadika. Sekarang ni tadika pun 3 tahun dah masuk tadika. Saya tengok tengah pakai pampers lagi, dah kadang-kadang masuk tadika dah.
habis pula tu sambung pula sekolah rendahnya. Habis sekolah rendah sambung lagi sekolah menengahnya. Kerana apa tu? Kerana semata-mata untuk memastikan bahawa kefahaman kita terhadap suatu perkara dan ilmu dan pendidikan itu berlaku dengan baik. Betul, itu sendiri Siti yang dah membuktikan bahawa ini lancar dan anda semua selamat di jalan raya, apa jua kesibukan hari anda depan ni lah, dengan selapang dada yang mungkin. Rabbani San ini Iltizam, dan kita nak kembali untuk segmen terakhir destinasi sebentar saja lagi, 5.15 minit petang, segmen guru dan pendidikan bersama dengan Dr. Muhammad Farid Syarhan selepas ini. Ilmu jugalah kan. Tapi kita tak batu-bata tu kalau sengit betul kan. Tapi yang pemahaman yang sengit ni yang tak betul dari segi kefahaman tu dia tak mudah. Dia kena selalu ditekankan, kena difahamkan, kena perlahan-lahan, kena ditunjukkan dari segi kefahaman. Dan setengah orang mungkin tak ada kemampuan pula kan. Sebab itu ada kelas A, ada kelas B, kelas C. Dan dalam sains sekolah tu ada kelas lembam nama dia. Lembam atau lembab. Khas untuk yang pelajar yang dia tak boleh nak pergi dah ajar macam mana pun, jadi dia kena dikumpulkan dan ada cikgu special untuk mungkin mengajar dia. Kerana itulah fitrah kefahaman, itulah fitrah ilmu. Dia tidak semudah seperti kita membina rumah. Satu lagi Siti, kalau buat rumah ni katalah kita dah selesai separuh rumah, kita boleh tinggal katakanlah nak bercuti kan, kontraktor bercuti, jadi sebulan pergi berjalan dekat Bali ke kat Bandung ke misalnya, balik dia tinggal nak sambung Siti dia tambahlah kalau dia punya batu-bata tu baru separuh rumah, dia sambung lah. Tapi dalam pendidikan kalau orang sebulan bercuti belajar Siti silap-silap kita kena ulang balik. Betul, daripada ilmu kita kena ulang balik, dia dah tak ingat dah, dia mungkin dah tidak faham apa yang kita ajar sebelum ini. Sebab itulah sistem pendidikan itu disusun supaya kalau boleh setiap hari pergi sekolah, setiap hari diajar supaya ada penerusan dari segi kefahaman. Dan ada dia punya, dia kata latih tubi dia, biar masuk dan benda tu berterusan, dan insya-Allah akan memudahkan kefahaman. Dan dalam pendidikan ni juga Siti dia tak semua ilmu tu sama. Ada ilmu yang lebih mudah, ada ilmu yang lebih berat. Ada ilmu yang lebih bersifat praktikal. Yang praktikal misalnya ilmu buat rumah tadi lah, mungkin lebih praktikal sebab kita tunjukkan terus caranya kan. Tetapi ada ilmu yang bersifat dia panggil nazari, yang bersifat teori, yang bersifat pemikiran, macam ilmu matematik misalnya. Sebab itu budak-budak kita tak apa suka matematik. Sebab matematik ni berat sikit Siti nak memikirkan benda yang abstrak, benda yang tak ada depan mata kan. Yang depan mata kita ni benda 3 biji guli kan. Tapi 3 itu dalam kepala Siti konsep 3, konsep campur, konsep tolak, kali, yang lebih canggih lagi tu saya pun dah tak erti dah masa belajar kuasa 2, kuasa 3. Itu semua sudah melibatkan perkara yang lebih abstrak lagi. Jadi lebih berat lagi. Jadi sebab itulah dalam agama pula hal-hal akidah misalnya. Hal akidah ni bukan hal yang kita boleh tengok dengan mata kasar kita Siti cakap pasal Tuhan misalnya, sifat-sifat Tuhan. Kita kan boleh nampak Tuhan, kita bukan boleh nampak kebesaran Tuhan tu dalam bentuk Tuhan itu sendiri, tetapi kita nampak dalam bentuk kejadian yang Tuhan jadikan. Kalau besarnya alam ini, cantiknya alam ini, indahnya alam ini, teraturnya, sistematiknya alam ini, semua itu menggambarkan sifat kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kalau besarnya gunung itu, besarnya laut ini, dalam aku berterbang ni baru kita tahu besar tak besarnya laut Siti betul. Mencari satu tempat tu pun lama tak jumpa. Buka lagi besar dia punya dia punya radar dan juga tahap pencarian dia tu pun punya besar laut ini. Dan itu sepatutnya memberikan kita kesimpulan bahawa Allah itu maha berkuasa. Tadi maha bijaksana, maha berkuasa. Tapi itu cara kita memahamkan seseorang itu tentang ilmu-ilmu yang lebih berat lagi, ilmu-ilmu yang lebih berdasarkan kefahaman, bukan sekadar berdasarkan amalan. Jadi itulah sebabnya Siti kita balik kepada kesimpulan tajuk kita hari ini, bahawa mahu tidak mahu seseorang itu harus memberikan sepenuh kekuatan dan sepenuh usaha dan ikhtiarnya terhadap ilmu dan pendidikan. Kerana kalau kita malas, kalau kita berkompromi dalam sudut berusaha dan berikhtiar dalam konteks pendidikan ni, sudah pasti kita ketinggalan. Dan kita nampak benda tu fitrah kehidupan Siti Ada orang yang lebih pandai, ada orang yang lebih bijak. Kenapa? Mereka lebih usaha, lebih banyak ikhtiarnya untuk mencari ilmu, maka lebih bijaklah mereka, lebih berhikmahlah mereka, lebih berilmulah mereka,
dan orang yang ketinggalan kerana mungkin mereka tidak berusaha, maka mereka akan secara fitrahnya akan ketinggalan. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahawa jangan kita limitkan, bataskan kita punya usaha dan ikhtiar ini, Siti ya. Sebab potensi manusia ni besar, Siti, untuk berilmu dan untuk ilmu dan pendidikan ni, potensi manusia itu besar. Cuba kita fikirkan bagaimana ulama-ulama kita dahulu, ilmuwan-ilmuwan kita dahulu boleh menulis kitab-kitab yang besar, karya-karya yang besar sekali. Sedangkan dia manusia macam kita kat Siti ya. Dia mata dua, hidung dua juga. Malah kita kadang handsome lagi daripada setengah gambar-gambar ilmuwan-ilmuwan kita. Tapi itu tidak menjamin, handsome itu tidak menjamin kehebatan dari segi ilmu dan pendidikan. Kerana apa? Kerana mereka itu tidak membataskan atau tidak menghadkan usaha dan ikhtiar mereka dalam ilmu. Mereka pergi sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Akal kita ni punya kemampuan untuk memahami, untuk mendalami pelbagai bentuk ilmu, Siti ya. Jadi janganlah kita ni dalam kepala awal-awal lah kata aku ni tingkatan 5 cukup lah. Lepas tu nak pergi buat itu dan buat ini. Belajar ni stop lah, aku dah akan buang semua buku-buku bakar, semua buku-buku. Ambil yang asas cukup. Dah tak ada kena mengena dengan ilmu. Jangan begitu. Kerana ilmu ini merupakan urusan seumur hidup. Ilmu ini urusan sepanjang hayat. Sepatutnya itu dalam konteks Islam, kerana ilmu itu cahaya. Siapa yang tak nak cahaya menerangi dia sepanjang kehidupan dia, Siti ya. Dan siapa yang tak nak lebih terang dia punya cahaya berbanding orang lain. Kan? Kalau kita punya cahaya yang lebih terang, kita akan nampak lebih banyak hakikat-hakikat realiti kehidupan. Kita mungkin lebih teratur kehidupan kita kerana jelasnya cahaya yang ada pada diri kita. Jadi ambillah contoh daripada ilmuwan-ilmuwan besar kita dahulu, kerana mereka tidak membataskan had ikhtiar dan usaha mereka dalam ilmu. Maknanya kalau habis belajar tiba-tiba jadi DJ misalnya kan, dalam hati tu janganlah kata inilah agaknya pengakhiran kehidupan aku. Tidak. Ambil peluang sebanyak mungkin. Kalau ada ruang untuk menyambung, tak semestinya sambung sambilan pun tak apa. Tetapi jangan tutup ruang untuk kita sentiasa menambahkan ilmu dalam konteks pendidikan ini. Sebab itu saya teringat kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Dia memetik satu kata-kata, al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tika kulluka. Ilmu itu tidak akan memberikan kamu seluruh dirinya sehingga kamu bukan itu. Ilmu itu tidak akan memberikan kamu separuh dari dirinya sehingga kamu memberikan seluruh diri kamu kepadanya. Indah. Maksudnya ilmu ni tidak akan kita dapat walaupun separuh, melainkan kita memberikan seluruh jiwa dan kehidupan kita padanya. Baru dapat separuh. Maknanya kalau betul-betul nakkan semua ilmu, kena habiskan semua kita punya usaha dan ikhtiar itu dan iltizam kita terhadap ilmu pengetahuan. Dan kita kena ingat yang bercakap perkara-perkara ini merupakan tokoh ilmuwan yang begitu besar. Beliau telah membuktikan, Imam Al-Ghazali telah membuktikan melalui karya-karyanya, khazanah-khazanah ilmu yang telah dia tinggalkan kepada kita. Dia telah membuktikan kata-kata itu kerana dia memberikan seluruh kehidupannya kepada ilmu pengetahuan. Jadi mungkin saya nak huraikan sikit apa yang ditanya oleh Siti tadi. Macam mana bentuk-bentuk cerminan kita usaha dan ikhtiar itu dalam ilmu. Satunya yang macam saya sebut tadilah, maknanya kita harus memberikan seluruh komitmen dan iltizam kita terhadap ilmu itu. Jangan separuh-paruh, jangan 1/3 dan jangan terhenti-henti. Biar berterusan dan biar kalau boleh memberikan sepenuhnya kepada ilmu pengetahuan. Yang keduanya, Siti ya, kena tekun. Tekun inilah arti kata kalau kita membaca tu misalnya, baca bagi habis. Baca berulang-ulang. Ada seorang lagi tokoh yang hebat juga dalam tradisi Islam, Siti ya, namanya Ibn Sina. Kita mungkin biasa dengar nama tu. Walaupun kita ingat tu mungkin sebab kita punya bilik dulu, ataupun kita punya dom dulu, atau kita punya makmal dulu nama Ibn Sina. Lebih pada tu mungkin kita tak kenal. Eloknya kenal lebih lah kan. Kadang-kadang pemain bola kita kenal lebih lagi kan. Dia duduk kat mana, berapa gaji dia, kahwin dengan siapa. Artis pun begitu. Kenapa tidak ilmuwan-ilmuwan ni kita kenal lebih
daripada sekadar kita tahu namanya sahaja. Ibn Sina ini dalam salah satu autobiografi. Autobiografi ni maknanya tulisan tentang dirinya sendiri. Dia pernah mengatakan bahawa dia membaca buku Aristotle. Aristotle ni seorang pemikir Yunani yang terkenal, sebanyak 40 kali dalam satu tajuk-tajuk tentang metafizik. Berat sikit lah dia punya tajuk tu, tapi kerana dia punya komitmen dia, itqan dia punya ketekunannya itu, dia baca 40 kali tak faham-faham juga. Sehinggalah dia berjumpa dengan satu karya yang lain yang mensyarahkan tentang karya Ibn Sina itu, yang ditulis oleh Al-Farabi. Al-Farabi ini seorang lagi tokoh ilmuwan muslim yang lebih awal sikit pada Ibn Sina, yang telah pun mensyarahkan pandangan-pandangan Aristotle itu. Ibn Sina kata, lepas aku jumpa kitab Al-Farabi itu, barulah akhirnya aku faham apa yang ditulis oleh Aristotle itu. Yang kita nak tengok yang 40 kali itu, Siti, ya? Cuba tanyakan diri kita, berapa kali kita baca satu buku. Jangan 40 kali, 4 kali. 4 kali. Saya rasa jarang kita baca 4 kali. 2 kali pun rasa dah tak apalah. Bukan muka satu dua, nak sambung muka berikutnya tu berapa lama jarak masa tu pula, kan? Itulah. Jadi saya cakap ni untuk diri saya dululah, kan. Maknanya biar kita sama-sama bersemangat tradisi ilmu kita ni. Jadi kalau membaca, kalau mencari, membahas bahasa Arab ni, maksudnya research lah. Research sesuatu tu biarlah research secara yang lebih mendalam. Jangan cepat kita terima satu-satu khabar, satu-satu berita, satu-satu sumber ilmu itu tanpa kita menganalisa, mencari dulu dia punya kesahihan. Sekarang ni pun zaman ilmu yang mudah ni, ilmu mudah disampaikan ni, kadang-kadang ada maklumat yang tak benar disampaikan. Akhirnya kita dapati benda tak betul. Jadi ini sebahagian daripada tradisi dan budaya ilmu sebenarnya, Siti, ya, yang kita kena jaga. Kemudian yang akhir sekali mungkin kita kena cakap tentang keikhlasan. Penting tu. Keikhlasan juga sebahagian sebenarnya daripada usaha dan ikhtiar. Sebab sebahagian orang dia berusaha dan berikhtiar ni bukan apa, Siti, sebab dia nakkan kepentingan kebendaan saja dalam ilmu. Yang ini tidak menepati, tidak begitu tepat dalam konteks tradisi ilmu Islam. Sepatutnya kita mencari ilmu itu kerana ketinggian ilmu itu sendiri. Sebab yang menaikkan taraf dan martabat ilmu ini bukan kita, Allah Ta'ala sendiri yang menaikkan martabat itu melalui Al-Quran dengan mengatakan Tuhan mengangkat martabat orang-orang yang diberikan ilmu ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat martabat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu, darjat-darjat yang banyak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, dalam ayat yang lain. Katakan, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Dah jelaslah soalan begitu mestilah maksudnya tak sama. Kan? Katakan adakah sama? Tidak sama. Maksudnya sudah pasti orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi martabatnya. Jadi benda-benda macam ni patutnya kita ni, dia menjadikan kita ni lebih bersemangat atas dasar ketinggian ilmu itu sendiri. Bukan bersemangat sebab ilmu ni bagus ni, boleh dapat aku jadi billionaire ni, kan. Tetapi kita tak nafikan benda itu juga ada keperluannya dalam konteks sekarang. Tetapi jangan jadikan itu sahaja sebagai matlamat kita. Jadikanlah matlamat kita menuntut ilmu dan dalam pendidikan ini kerana ketinggian dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Dan yang akhir sekali mungkin salah satu kita tambah cerminan usaha dan ikhtiar ini ialah kena ada dua ciri, Siti, ya. Satu, ilmu itu kita pelajari dalam konteks ekstensif, meluas, dan satu lagi intensif, cara mendalam. Maksudnya biarlah kita ni ada satu-satu ilmu yang kita pergi dalam-dalam, Siti, ya. Kita tahu dan orang pun boleh kenal kita. Siti yang mana? Siti yang pakar sekian-sekian tu, kan, dia ada dia kekuatan kita itu, kemahiran kita yang dihargai dan diiktiraf oleh orang. Tetapi di masa yang sama janganlah kita tahu benda tu saja. Jadi, ya, sebab nature fitrah ilmu ni dia antara satu dengan yang lain. Jadi kalau boleh yang lain-lain tu juga kita ketahui dalam bentuknya yang umum. Maksudnya kalau kita bidang meskom, bacalah juga sikit-sikit tentang undang-undang, bacalah sikit tentang ekonomi, bacalah sikit tentang sains, supaya kalau kita bercakap itu kita ada ilmu yang lebih
ekstensif, yang lebih meluas, yang boleh kita hubung kaitkan antara satu dengan yang lain. Di masa yang sama kita ada satu bidang yang kita mendalaminya, yang boleh kita sumbangkan kepada masyarakat dalam bidang kepakaran kita itu. Jadi ciri-ciri itu sebenarnya ada dalam tradisi Islam kita dahulu. Ulama-ulama kita ni mereka hebat. Kita kenal dia, misalnya Imam Syafi'i, seorang faqih, seorang usuli, seorang pakar usul fiqh. Tapi di masa yang sama Imam Syafi'i juga tahu tentang hadis. Imam Syafi'i juga tahu tentang ulumul Quran. Imam Syafi'i juga tahu tentang akidah. Ada karya-karya beliau tentang yang lain-lain, tetapi ada dia punya kepakarannya itu. Jadi kalau macam ni Siti ya, jadi masyarakat tu jadi hebat. Sebab apa? Sebab kita nak cari seorang pakar, kita dah ada orang dia. Tapi dia bukan sekadar tahu bidang itu saja, dia juga nanti boleh menghubung kaitkan bidangnya itu dengan bidang-bidang yang lain. Guru-guru yang mengajar kalau boleh begitulah. Dia cikgu sains aja ya. Tapi dia boleh hubungkan sains itu dengan agama misalnya. Dia boleh hubungkan sainsnya itu dengan ekonomi misalnya. Kalau tidak, kita jadi macam tertutup dari segi kita melihat sesuatu. Sama juga guru agama. Dia mengajar agama, tapi dia tak boleh nak kaitkan agama itu dengan sains. Dia tak boleh kaitkan agama itu dengan sejarah. Dia tak boleh kaitkan agama itu dengan matematik misalnya. Tapi kalau ada bentuk ilmu yang umum itu, di masa yang sama kita ada satu bidang yang kita mendalami, insya-Allah cara kita menghuraikan sesuatu itu lebih menarik lagi. Kita akan sentiasa dapat mengaitkan satu dengan yang lain. Mungkin beberapa pandangan saya lah. Dan saya pun baru terfikir sebenarnya nak tanya soalan yang poin yang kelima tu, tentang intensif itu. Ibaratnya macam ni juga doktor, saya tambah apa yang doktor cakap. Silakan. Kalau kita nak masuk pertandingan berlari, kalau kita buat latihan, takkan nak masuk pertandingan lari 100 meter, takkan nak kita nak berlatih 1 meter, buat lebih sikit 200 ke 300 backup santai doktor. Betul. Maknanya kita bersedia dalam ni yang lebih besar lagi, dalam ruang yang lebih besar lagi. Confident kita tinggi. Betul, Dr. Farid. Kita lihat seketika dan kami nak lalukan kalau ada sebarang soalan berkaitan tajuk kita, kita yang baru je dengarkan IKIM FM. Kita bersimbang ilmiah bersama dengan Dr. Muhammad Farid Syahran dengan tajuk kita Usaha dan Ikhtiar dalam Ilmu dan Pendidikan. Anda boleh hubungi rakan tugas saya Faiz Haji Osman di depan sana, bersedia menanti panggilan anda di talian 03-6205-1500, ataupun cara kedua anda like saja Facebook kami ikim.fm, ataupun cara ketiga SMS, typekan IKIM, jarakan soalan anda dan hantar ke 39111. Sebab itu kalau sekadar pergi sekolah kerana nak memenuhi keperluan pekerjaan, masuk universiti sekadar nak dapatkan sijil dan diploma, dalam Islam niatnya itu masih tidak tulus lagi, masih belum menepati kedudukan ilmu itu. Lebih lama pelajar itu berada dalam sesi pembelajaran dan pengajaran, lebih kerap dia mengalami sesi pembelajaran dan pengajaran, maknanya dia akan lebih mudah faham, lebih mudah mendapat kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai. Ilmu ini dia dipanggil virtue, fadilah. Dia satu keutamaan dan ketinggian. Itu maksud fadilah yang sebenarnya. Oleh kerana itu, siapa-siapa sahaja yang terlibat dalam hal-hal keilmuan itu, mereka sebenarnya sudah berada dalam kemuliaan. Nak tahu lebih lagi tentang ilmu? Jom ikuti segmen Guru dan Pendidikan setiap Selasa bermula jam 5.15 petang. Ilmu peneraju akhlak dan peradaban. Okey, kembali kita saat ini dan kita dah ada pun penanya pendengar kita di FB bertanyakan pada doktor ni. Bagaimana pendapat doktor tentang orang yang Allah permudahkan tempatnya untuk mempelajari sesuatu ilmu, contohnya macam di universiti, tetapi menyatakan dia tak ada minat untuk belajar dan mahu bekerja, sedangkan pekerjaan yang dipilihnya itu tidak sebanding nilai usaha belajar yang lebih tinggi. Okey. Pertamanya kita kena ingat bahawa tanggungjawab ilmu ni bukan tanggungjawab sampingan dalam Islam. Ia merupakan taklif yang diwajibkan oleh agama, Siti ya. Fardu ni, sebab itu dalam Islam menuntut ilmu ni dia fardu. Cuma dia mengikut jenis ilmunya lah, bentuk ilmunya. Kalau setengah-setengah ilmu itu dikategorikan dalam fardu yang bersifat fardu ain, dia panggil. Fardu ain ni maknanya tidak ada orang yang boleh terkecuali daripada belajar ilmu ini. Contohnya seperti ilmu akidah, ilmu ibadah untuk kita. Benda-benda ni wajib, benda yang wajib yang harus pada setiap individu.
Tapi di sana ada juga ilmu yang bersifat fardu juga, dia wajib juga, tapi tak semua orang wajib menuntutnya, kerana dia mungkin penting dalam konteks setempat. Dalam konteks undang-undang misalnya, kena ada sekelompok yang belajar ilmu undang-undang untuk memberi khidmat dan juga menjaga maslahah umat secara keseluruhannya dalam bidang itu, dalam bidang undang-undang. Jadi kalau tak ada lawyer yang mengkhususkan diri dalam undang-undang, nanti kita punya hak-hak nanti mungkin tidak terjaga. Kalau tak ada pakar dalam bidang ekonomi, nanti tidak, kita punya hak-hak keuangan dan juga harta tidak akan terjaga. Tapi tak perlulah semua orang jadi pakar ekonomi tadi, tak perlu semua orang jadi lawyer. Tetapi dalam agama tadi perlu. Nah, soalan itu ialah dari segi kalau orang dah diberi peluang untuk masuk ke universiti contohnya. Saya rasa itu juga kita harus lihat sebagai amanah, sebagai tanggungjawab, sebagai taklif juga. Amanah satu amanah Tuhan, amanah keagamaan. Maknanya itu dah termasuk dalam amanah yang Allah berikan kepadanya untuk dia mahir dalam bidang itu, dan akhirnya nanti dia menyumbang dalam masyarakat dalam bidang itu. Mana ada orang pergi universiti belajar benda yang tak ada langsung manfaat kepada masyarakat, belajar ilmu sihir misalnya. Tak ada lagi universiti kat Malaysia degree dalam sihir, tak ada lagi. Sebab ilmu itu memang merosakkan orang. Bukannya memberi manfaat, tetapi yang ilmu komunikasinya, ilmu sosiologinya, ilmu undang-undang, ekonomi, semua itu sudah pasti nanti memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kita kena tengok macam ni. Orang yang diberi amanah untuk belajar, scholarship lagi Siti kalau sekarang pinjaman lah katakan, untuk dia belajar, itu sebenarnya satu amanah. Amanah dari Tuhan dan juga amanah daripada masyarakat. Daripada masyarakat, daripada ibu bapa, daripada orang kampung. Bangga orang kampung Temerloh, kampung dia orang hantar pergi belajar, tiba-tiba dia tak belajar sungguh-sungguh, dia gagal. Dia sudah breach, dia sudah pecah amanah lah kan, dia mengkhianati amanah yang diberikan, satu oleh Tuhan, yang keduanya keluarga dia, yang ketiga orang kampung, orang daerah dia kan. Besar tu dia punya kesalahannya. Sebab itulah bagi saya, orang yang telah diberikan kemudahan untuk belajar ini, tak kira lah mungkin dia rasa bidang tu tak berapa penting untuk dia, tapi sebenarnya penting untuk masyarakat. Siti dia tak minat misalnya ekonomi, tiba-tiba itu saja bidang yang dia dapat di universiti. Jadi mood dia pun kurang, belajar pun malas, kelas-kelas selalu ponteng. Jangan macam tu, kerana dia lupa tadi apa saja bidang yang telah dia dapat itu, itu merupakan satu peluang yang orang lain beribu orang Siti minta tu tak dapat, tapi dia dapat. Maka dia harus lihat itu sebagai satu amanah yang besar. Amanah dari Tuhan, kena ingat ini amanah ilmu, ni amanah fardu tadi. Yang keduanya ia amanah yang diberikan oleh masyarakat. Jadi memang tidak ada alasan untuk dia mengatakan bahawa ini bukan aku tak minat, jadi ini aku tak nak bersungguh-sungguh. Jadi kita kena tengok begitu. Okey, kita ada pemanggil Okey, di talian kita ada Cik Sarif dari Johor. Silakan Cik Sarif, soalannya. Katanya ada orang mengatakan kita buat apa, belajar banyak-banyak, bukan kita nak jadi mufti atau kadi. Bagaimana pendapat mereka tu? Penjelasan Ustaz? Ya. Okey. Kenapa belajar banyak-banyak, bukan nak jadi mufti, nak jadi kadi? Kenapa begitu? Kerana belajar, kita dah kata tadi, belajar bukannya kita nak mencari jawatan ataupun profession tertentu atau nak cari kedudukan sesuatu, Siti Kerana ilmu itu cahaya. Orang yang belajar ni dia macam charge bateri, Siti Maknanya lagi banyak dia belajar tu, lagi banyak kuasa yang dia simpan tu, yang nantinya dia akan tukarkan dalam bentuk cahaya yang akan menerang masyarakat ni. Menerang masyarakat. Jadi kalau lagi besar cahaya yang kita bawa, lagi banyak jalan-jalan yang kita boleh cerahkan, lagi banyak hidayah dalam konteks manusia. Dalam Quran pun bila sebut hidayah ni, tak semua hidayah yang hanya bermaksud Tuhan bagi hidayah saja. Nabi pun ada disebut sebagai pemberi hidayah, dalam arti buka jalan kepada manusia mendapat kebenaran. Dan manusia seperti kita juga, Siti kalau kita mengajar, misalnya kita mengajar ilmu, kita menceritakan orang tentang hakikat dan kebenaran, sebenarnya kita macam buka lampu untuk dia orang. Buka lampu besar, okey, mari ikut jalan ni, ikut jalan itu, yang menuju kepada satu benda yang baik.
Jadi kita kena tengok macam tu. Belajar itu setinggi mana kita pergi pun nantinya kita akan memberikan pencerahan kepada manusia dan kepada masyarakat. Siapa tak nak begitu? Tak kira jadi qadi atau tak jadi qadi Jadi belajar ilmu fiqh misalnya sampai ke tahap boleh dia nanti akan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Memberikan pencerahan cahaya kebenaran kepada masyarakat. Tak besar kesumbangan itu kan kepada masyarakat, dan juga tanggungjawab itu merupakan tanggungjawab yang seperti sebut tadi kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita itu saya kata tadi, jangan kita melihat ilmu itu hanya sekadar mencari matlamat kebendaan dan keduniaan semata. Walaupun mufti nama tu macam ni agama, tapi ada juga orang mencari jawatan itu kerana kemungkinan kebendaannya dia. Kalau jadi mufti pun boleh tahan juga, ada driver, ada pejabat besar. Dan saya yakin mufti-mufti tak begitulah. Tapi saya takut macam soalan tadi, ada orang yang begitu. Yang bila dia kata, ada orang cakap buat belajar tinggi-tinggi bukan nak jadi mufti, nak jadi qadi. Jangan begitu. Ini yang menyebabkan kita tak terbina tamadun ni, Siti ya. Kita kalau nak terbina tamadun, kita kena buang cara berfikir begitu. Kita belajar itu untuk mencerahkan. Kalau begitulah Dr. Farid berfikirnya 10 tahun lalu, sehingga tak ada Dr. Farid pada hari ni itulah. Kalau mungkin saya pun saya tak buat PhD lah. Cukuplah SPM kan. Lepas tu aku pergilah main bola ke apa semua kan. Baik, kita ada pemanggil lagi ni. Kak Norma, silakan Kak Norma. Assalamualaikum. Saya nak tanya doktor, bagaimana komen doktor bahawa sekarang ni kan banyak orang kata dah pencen nanti baru nak belajar agama, tak buat seiring, sedangkan kita boleh sentiasa nak kena ada ilmu kan, dunia dan akhirat. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Ini pun tak betul juga Siti ya. Sebab pension tu dah 55, sekarang ni 60 Siti ya. Takut-takut masa tu dah sakit jantung dah. Ataupun dah sakit bawah pinggang apa semua, dah tak boleh nak belajar dah. Akal pun dah mula lemah, nyanyuk-nyanyuk apa, nak mengingat pun tak boleh. Jadi jangan kita letakkan limit belajar itu di limitnya yang jauh-jauh. Barulah kita nak belajar. Biarlah ilmu itu meningkat sama seperti umur kita. Ya. Maknanya kalau umur kita 20 tahun, biarlah ilmu kita tu 20 batu nautika luas dia. Kan kalau nak pakai bahasa sekarang ni. Kalau umur dah 40, biarlah dia lebih meluas lagi. Tapi kalau 50 baru nak mula Siti ya. Baru satu batu nautika sikit ilmu dia. Macam mana nak dapat pencerahan tadi? Macam mana nak mencerahkan diri kita? Jauh sekali nak mencerahkan orang lain. Sebab ilmu itu cahaya, ingat. Ilmu itu fadilah, ilmu itu kemuliaan. Jadi macam mana kita nak meletakkan kemuliaan dan kehebatan dan ketinggian diri kita kalau baru 50 baru kita nak naik 1 inci saja. Orang lain dah 50 itu dah mungkin dah 50 ribu kaki naik ke atas dalam konteks ilmu. Jadi harus kita ingat bahawa ilmu itu merupakan sesuatu yang harus kita mulakan sejak awal dan jangan putus, jangan terputus. Biar berterusan setinggi umur kita, setinggi itulah ilmu kita. Mahal kata-kata dia tu. Maknanya kita takut kalau mula lambat ni minyak ada tapi sumbu tak berfungsi. Yalah. Okey, pemanggil berikutnya Cik Fadil dari Seremban. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Bagi pendapat saya lah. Dan tak tahu apa pendapat doktor. Jadi ilmu ni bila kita lahir kat dunia ni, daripada alam rahim kita lahir ke alam nyata, dibagi kita berbagai-bagai rasa. Apa yang kita rasa, apa yang kita lalui dekat alam ni, itu semuanya ilmu. Melalui pembacaan, melalui pendengaran, melalui apa saja. Jadi dah rasa baru kita tahu. Tahu itulah ilmu, dan ilmu itulah guru kita sebenarnya. Alam itulah guru kita. Apa pendapat doktor? Terima kasih. Betul. Alam ini guru kita, kita lahir, kita rasa itu guru. Tetapi itu Siti ya. Itu merupakan ilmu pengalaman. Pengalaman memang betul, pengalaman hidup ni dia merupakan guru kita juga macam dia kata tadi. Tetapi ada bentuk-bentuk ilmu yang dia kena disusun dan kena di-guide, kena dibimbing Siti ya. Alam ini boleh membantu kita, tetapi kalau dia tidak dibimbing dari segi berfikir, saya takut nanti alamnya juga boleh menyesatkan kita. Sebagaimana kita tengok macam mana saintis-saintis barat moden sekular sekarang ini, mereka dapat menguasai alam betul. Naik ke bulan, naik ke langit, turun ke dasar bumi. Bila kita tengok kes kehilangan kapal terbang ni ya, ada alat yang sebenarnya dia boleh mengukur kalau ada letupan di mana-mana atas dunia ni, dah ada alat yang dia boleh trace, kan? Canggih lah tu. Maknanya orang sudah menguasai alam. Orang boleh mengetahui. Tetapi sebahagian mereka ini tidak mengenal Tuhan.
sebahagian mereka ni menolak agama, sebahagian mereka ini jauh tersasar daripada agama. Jadi betul alam ini mengajar kita seperti Cik Fadil sebut, tetapi ada ilmu-ilmu yang kita harus dididik dan dibawa, dibimbing pemikiran kita ni supaya kita faham. Ilmu agama misalnya, hatta ilmu biasa pun kita mungkin boleh tengok batu kat rumah kita Siti, ya, tekan-tekan, ini keras ni, tapi kan dalam fizik, dalam ilmu fizik lain, atom-atom yang itu kita tak bukan dapat ilmu itu dalam sekadar tekan-tekan batu belakang rumah kita saja, Siti, ya. Jadi ilmu itu dia ada level dia, ada yang lebih canggih, ada yang mungkin yang basic. Okey, baik. Maknanya penting menuntut ilmu dalam apa juga keadaan formal ataupun tak formal, ya. Okey. Yang terakhir sempat saya raikan Ibnu Yusuf di FB. Dr. Farid, bagaimana kedudukan orang yang ada ilmu tapi tak mengamalkan ilmunya? Maknanya contoh macam beli buku banyak tapi tak baca pun. Soalan ni selalu orang tanya saya. Saya nak tekankan macam ni. Dia ilmu itu sendiri sebenarnya ada satu ketinggian. Itu pernah saya sebut satu hadis. Ada hadis yang mengatakan bahawa ilmu walaupun tak diamal pun dia ada ketinggian dia sendiri. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam Islam ilmu ni akhirnya dia akan membawa kita kepada matlamat-matlamat yang tinggi. Misalnya mengenal Tuhan. Jadi sudah pasti ilmu ini secara otomatik dia mesti membawa kita kepada amalan. Dia mesti membawa kita kepada pelaksanaan. Tapi kita kena ingat Siti, ya, tidak semua ilmu yang dia directly boleh diamalkan. Saya bagi contoh ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bukan ilmu macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh, kalau kita belajar solat, kita terus boleh buat solat. Tapi kalau kita belajar tentang tauhid, esanya Tuhan, dia bukan sesuatu yang kita boleh amalkan macam kita solat. Kita kena isbatkan dalam hati kita. Kita kena yakinkan dalam diri kita. Kita kena faham dalam pemikiran kita. Jadi ada ilmu yang berbentuk begitu. Jadi kalau kita bercakap tentang ilmu dan amal ini, satu saya nak sebut bahawa dalam Islam, kalau orang yang berilmu itu seharusnya dia mesti boleh mengamalkan ilmunya. Dia mesti membawa kepada amalan. Maksudnya kalau orang yang tak amal ilmu ni, ilmunya itu pun sebenarnya tidak betul-betul mantap. Dia tak betul-betul faham tentang ilmunya itu, sebab itu dia tak membawa kepada amalan. Yang keduanya, ilmu ni pun ada kategori-kategori dia. Ada ilmu yang directly boleh diamalkan, ada ilmu yang dia bersifat kefahaman, yang itu mungkin tidak terus, tetapi masih lagi ada konsep amalan-amalan seperti akhlak dan lain-lain lagi. Baik, itu dia. Masa kita agak terhad, ya. Itu dia penerangan dan juga ulasan jawapan yang sangat mantap daripada Dr. Muhammad Farid Shahran dengan tajuk kita usaha dan ikhtiar dalam ilmu dan pendidikan bahagian kedua. Habis sudah untuk tajuk ni, Doktor? Habis, insyaAllah. Baik, sambung pula untuk minggu-minggu akan datang. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.